Semua boleh dengar tak? Kalau boleh dengar sifu bagi sifu satu. Ada? Okay, thank you. Selamat pagi. Morning, Sifu. Yes, welcome to Teppanyaki ya. So hari ini amat special. Because sifu mula start lah iklan dekat Facebook. You orang ada nampak dah kickstart. So kita punya speaker akan highlight ya. All our speaker will be highlight at Facebook. So pastikan anda semua cepat daftar. Because kita hanya tinggal tak sampai 200 seat aja. So sudah lebih 800 orang daftar. So ini kali pasti akan meletup lagi ya. So ingatlah ini tak ada YouTube live tau. Kalau you orang tak dapat masuk, tak sempat masuk, okay, you kena tunggu next kickstart. Okay, ini peluang terakhir. Okay, so cepat daftar. So three words to express my feeling today. Happy, excited dan sangat nervous. So happy, excited because kita banyak event, banyak GP, MCO. Nervous because MCO kita tak tahu sampai bila. Sudah extend 2 minggu. Sekarang kita tunggu lagi. Mungkin tak tahulah. Kalau itu amount tak jatuh, mungkin akan extend lagi. So ini adalah satu peluang yang baik. Okay, kalau extend pun kita boleh buat dekat rumah dengan online. So pastikan jangan berhenti sponsor tau. So kalau you tengok Malaysia Rally yang lepas dalam 3 bulan kita sudah ada new VIP dalam 7,000 lebih orang. Okay, 7,000 plus people become VIP. So hari ini sifu harap semua kena siap sedia. Okay, we must get ready untuk menyambut. Kalau MCO teruskan, kita juga akan bersyukur dengan menyambut dengan baik, buat sebaik-baiknya. Kita kena target kita mesti mau capai. Okay, so di sini sifu nak open pentas ini kepada kita punya view yang awal masuk. Okay, first sifu nak jemput Juraida Chekhab. Yes. Okay, Assalamualaikum. Good morning, Sifu. Good morning, everyone. Okay, Alhamdulillah Sifu sebab jadi yang first. Okay. First kali, I rasa perasaan I pun macam Sifu juga, bersyukur, happy, excited. Okay. So bersyukur sebab apa? I'm still in forever. Bersama dengan Sifu dan juga jutawan-jutawan beriman, jutawan-jutawan yang baik-baik sangat pagi ni. And then bersyukur dan terima kasih kepada Dr. Adiba semalam. Memang sangat-sangat amazing, sangat-sangat awesome. Sangat-sangat apa orang cakap, memang menyentuh hati. Menyentuh hati. Rasanya bukan saya seorang saja, rasa ramai kita kat sini yang menyentuh hati. Bukan menyentuh hati dari segi apa? Supaya kita cepat sedar. Kita rasa macam kita jual benda yang baik untuk orang tapi diri sendiri kita lupa. Selalu kita nampak, oh aku nak bantu orang ni sihat, tapi diri sendiri tu lupa. Sebenarnya kita pun belum cukup sihat lagi. Nampak kecil tapi belum cukup sihat sebenarnya. Kan? So, I memang bila dengar Dr. Adiba semalam rasa macam tobat lah Sifu. Rasa macam tobat lah, takkan. I kena sayang diri I sendiri dulu baru orang nampak benda tu kan. And then I bersyukur juga sebab apa? GLT Srida dah buat dalam Rich Academy untuk kurus sihat 20 hari. So challenge tu bersama tim dan ramai lagi. Kali ni kita orang akan buat berjemaah. So memang akan lagi boom lah. Boom Forever Malaysia, boom BOI dan juga boom Rich Academy. And of course lah sebab bersama dengan Ambassador Clean9 Malaysia kan. And then barulah sama dengan kita punya company punya motto Health, Wealth and Freedom. Okay. And then yang I happy because excited nak join Kickstart, third quarter Kickstart bersama dengan tim lebih ramai lagi. Dulu sikit saja, sekarang tahun ni dan third quarter ni lagi ramai. Sebab apa? Syukur sebab kita pandemik, ramai-ramai boleh duduk rumah, boleh join sekali. Memang pecah stadium lah orang cakap, pecah stadium. Mesti full 1000 pack ini punya Sifu. And then last, saya nak doakan semua untuk capai target bulan Jun dan juga 2021 dan doakan Kak Zu dan juga tim
untuk capai CBM tahun ni. Beramai-ramai berjamaah kita support BO International untuk 100 CBM this year. Thank you Sifu. Okay, thank you. Yes, memang memang dahsyat. Semalam event kita meletup 1,000 orang. So macam sekarang kita tengok macam hampir setiap minggu event kita pun akan mencecah more than 1,000 people. So tapi yang penting dari 1,000 orang itu berapa adalah dari tim anda, itu yang penting. So kena jaga apa yang Juraida sharing tadi memang betul, kita kena jaga diri dulu. Sifu ada leader buat sampai pengsan buat ini bisnes. Betul tak? Because kenapa overload? Jangan kena jaga. Sifu sentiasa cakap health, wealth, freedom. Health always number one. Kita kena tunjukkan kita adalah satu bisnes yang sehat. Kita ada produk yang terbaik. That's why kita kena jaga kita. Okay? So thank you Ju punya sharing. So next kita move on to Amira Idris. Yes. Amira. Hai, Assalamualaikum. Dengar? Morning. Okey, pagi. Okey, saya Amir Idris, downline kepada Izzati Ghazi under TLT Youth Leader Rishi Academic. Okey, 3 kesyukuran hari ini Sifu, bersyukur masih dapat bernafas hari ini. Yang kedua, nervous lagi sebab lagi 7 hari nak closing untuk bulan Jun. Okey. Yang ketiga, saya bersyukur sebab Allah bagi saya semangat dan kekuatan untuk meneruskan perjuangan di Forever. Saya baru habis kerja malam Sifu, tak tidur lagi. Okay, so good newsnya saya dah capai 5 sisi, Alhamdulillah untuk bulan ni. Okay, suara sekat dengar tak? Boleh, teruskan. Dapat dengar. Okay. So semalam saya dengar talk daripada Dr. Adiba walaupun saya kerja malam, saya pakai earphone lah Sifu dekat tempat kerja. Saya dengar talk dia, memang saya rasa terkesan sangat-sangat. Saya adalah seorang jururawat. Okay. So bila saya dengar talk Dr. Adiba tu, memang rasa kita ni berada dalam zon selesa. Kita tak tahu kita ni sihat ataupun tak. Kita beri jual suplemen tapi kita tak tahu badan kita sihat atau tak. Jadi selepas je talk tu, semalam saya puasa, pagi ni saya ambil darah full investigation untuk full blood lah. Nanti akan dapat result, saya akan share kat sini. Okay, lepas tu saya nak share juga apa saya buat untuk capai 5 sisi bulan ni. Sebab Sifu, saya tak pernah close 2 VIP dalam masa 1 bulan. So next saya akan close lagi 2 VIP insyaAllah untuk LO8 program. So apa yang saya buat untuk capai 5 sisi, minggu lepas GLT Youth Leader dia buat LO8 program. So saya tak sempat untuk hadiri. Jadi saya buat untuk tim saya. Saya beritahu upline saya Kak Izzati Ghazi. Saya cakap kat dia saya nak buat LO8 program tapi untuk tim saya. Okay, lepas tu dia kata dia setuju. Jadi saya cerita ni saya dah sharing dekat English Terbayaki tapi saya rasa ramai tak masuk dekat English Terbayaki. Saya kena sharing dekat sini. So, bila saya buat LO8 program tu, saya close 2 VIP Sifu untuk LO8 program dan juga K9. Seorang tu buat K9, seorang tu buat LO8 program. Okay, so saya apa yang mentor saya buat, mentor saya support saya daripada segi free gift. Dia bagi dekat partisipan free gift yoga mat dan juga cash rebate. Tempat pertama, kedua dan juga ketiga. Okay, so saya road to 10 cc Sifu untuk bulan ni. Kalau diizinkan Allah, saya nak capai 15 cc bulan ni untuk capai supervisor. Okay, so itu saja sharing saya Sifu. Terima kasih kepada mentor saya, upline saya Izzati Ghazi. Doakan dia capai CBM tahun ni. InsyaAllah, amin. Bye. Amin. Okay. Okay, bagi orang baru Sifu sentiasa cakap kita ada 4 cara untuk buat 5 cc. Sifu always walaupun 4 cara pun betul, tapi Sifu always tekan untuk orang baru, you mesti first choice mesti guna cara pertama, sponsor 2 VIP. So kalau boleh lebihkan, jangan dua saja. Kalau 2 itu
itu belum MCO, tapi sudah MCO, patut kita mau sponsor lebih lagi. Okay? Dan you boleh nampak tak macam tim ini dia sangat kreatif. Dia masa MCO dia fikir allocate C9, buat campaign, buat promosi. Okay, ini adalah satu kreativiti kita kena belajar. Kita kena belajar because pada masa COVID ini adalah masa yang terbaik. Kita boleh jalan program. Biar you duduk rumah. You kalau ada program lebih bagus lah. Kalau tidak you tak keluar, tak kerja, memang senang tau. Memang senang you badan kena toksing. You tak gerak, apa exercise apa pun tak ada. So kalau ada event, ada program memang lebih membantu. Dia akan bantu ramai kawan kita dekat rumah. Dia boleh jaga kesihatan. So thank you Amira punya sharing. So kena take good rest. Jangan kerja sampai OT lagi. Oh, tak nak tidur. Okay, itu bahaya juga. Jangan main-main. Okay. So next, Sifu nak jemput Suhaima Mamat. Yes. Suhaima. Assalamualaikum. Dengar tak Sifu? Ya, dengar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih kepada Sifu kerana bagi peluang saya untuk saya sharing pada pagi ini. Okey, saya nak sharing 3 kesyukuran saya pada pagi ini lah. Okey, pertama saya sangat bila saya berada dalam Family Forever dan perkenalkan produk Forever lah. Saya nak share yang kedua kesyukuran saya. Hari ini setahun anak saya amalkan produk Forever. Yang seperti mana yang awak tahulah, sebelum ni anak saya Alisha, dia memang tak boleh jalan lah daripada baby sehingga tahun lepas. Tahun lepas tu saya kenal dengan produk Forever. Saya nak berterima kasih kepada upline saya, Cik Su, manager Cik Su dan CBN Shida, sahabat baik saya kerana memperkenalkan saya Forever. Dan hari ni 23 hari bulan 6 tahun lepas anak saya start makan produk. Masa tu kalau tengok kat Facebook saya dah start post tentang anak saya makan produk 23 hari bulan tu. Anak saya memang tak boleh berdiri Sifu, tak boleh berjalan dan tak boleh duduk. Dengan 4 hari dia makan produk tu, anak saya boleh berdiri. Dan 4 hari melangkah. Dengan melangkah dengan 4 langkah. Masa itulah saya rasa, ya Allah, produk Forever ni rasa macam saya sendiri yang alami. Jadi saya yakinlah. Sebab sebelum ni bukan saya dok pergi berubat anak saya Sifu. Boleh dikatakan satu Malaysia saya pergi berubat, tapi Allah dah izin lagi anak saya untuk berjalan. Tapi dengan asbab Forever, anak saya boleh melangkah dan saya rasa sangat bersyukur. Dan setahun anak saya, perkembangan dia sekarang ni, bukan kata boleh berjalan, malah dah boleh bercakap sikit-sikit, dah boleh pandai pegang pensel. Sekejap lagi saya tunjuk anak saya berjalan dan saya rasa sangat bersyukur pada Allah sebab Allah temukan saya dengan Forever. Dan yang ketiga, kesyukuran saya juga menjadikan testimoni diri saya sendiri. Sebab saya buat LOA tahun lepas, tak silap bulan 11 atau bulan 12. Berat badan saya turun 6 kilo. Lepas tu saya ada masalah jerawat yang besar-besar tu silih berganti. Lepas tu saya ada masalah sakit tumit, saya ada masalah peranakan, saya ada masalah kek tak teratur. Lepas tu lepas habis saya buat LOA 8 hari, saya buat pula 10 day challenge beauty yang tim saya buat selama 10 hari. Saya buat untuk skincare saja. Masa tu saya nampak ketara perubahan pada wajah saya. Sebab masa saya buat yang 10 hari tu, masalah yang dalam mata saya terus keluar. Maksudnya jerawat penuh dekat muka saya. Tapi Alhamdulillah, 3 bulan saya makan produk dan konsisten, inilah hasil kulit muka saya. Dan orang lain boleh nampak perubahan pada muka saya. Sehingga hari ni dan bulan ni juga buat yang 15 day challenge beauty. Ramai yang join. Sebab apa? Kita pun ada testimoni yang ramai. Yang 15 day tu kita akan umumkan pada Hari Raya Haji ni challenge tu, dan kita masih ada 2 hari lagi. Siapa-siapa yang untuk anak tim saya yang nak cari prospek, kita boleh galakkan lah untuk kita wawarkan untuk 15 day challenge beauty itulah. Okey, saya rasa itulah saja perkongsian saya dan saya mohon Sifu doakan saya untuk settle 50cc pada bulan ni insyaAllah, dan settlekan F2D kalau boleh bulan 11 tahun ni.
Dan saya nak tunjuklah sikit anak saya berjalan. Adik, cuba tunjuk kat situ. Okey, saya nak tunjuk anak saya berjalan. Okey, adik. Okey, inilah anak saya Jap Sifu Okey. Jalan depan tu. Depan tu Sifu dah. Okey, pergi depan tu. Okey, jap. Okey, di depan sana. Sana, pergi kat sana. Pergi ambil bekas tu. Okey. Sifu nampak tak? Inilah anak saya Alicia. Sekarang ni dah 5 tahun. Pergi depan adik. Jalan. Walaupun langkahnya perlahan-lahan tapi dah banyak sangat perubahan. Sebelum dia memang tak boleh langsung Sifu. Ni dah laju dah. Okey, jalan dek. Tunggu lagi dek. Jalan. Jalan lagi. Cepat. Sini. Setahun dia makan produk Alhamdulillah. Sebelum ni Sifu dia cuma menggunakan lutut Sifu. Okey, apa produk dia makan Okey, dia makan daripada forever sampai ke hari ni saya tak pernah tak Sifu. Tak Sifu je Dengar tak? Dengar. Dengar tak? Dengar. Dengar. Okey, daripada mula-mula saya kenal produk sampai sekarang saya tak pernah miss dari pagi dia makan fish, yellow fish, Arctic sea, madu, Ultralight, lepas tu vitamin C. Sekarang ni saya dah tambah dia super green, B propolis dan bipolar. Okey, sebab keadaan musim COVID sekarang ni kita kena jaga-jagalah. Walaupun kita tak keluar tapi kita tak tahu yang kat rumah kita tu selalu keluar, so kita kena bagi yang terbaiklah untuk anak dan diri kita. Okey, saya rasa sekian itulah dulu sharing saya pada pagi ni Sifu. Okey, terima kasih. Okey, thank you. Wah. Kita ucapkan tahniah kepada anak kita. Ini sudah boleh jalan. Ini satu keajaiban ajaiban. Because dengan guna produk itu kita pun tak tahulah. Because ada keajaiban boleh berlaku keajaiban boleh berlaku. So thank you for your testimony sharing dan juga kita doa dia boleh capai dia 50 cc. So thank you. So next, okay, kita nak jemput EPCM Olive Choi. Yes, Olive. Hello, good morning semua. Dengar kan? Good morning. Okay, so selamat pagi. Saya Olive. Okay, boleh panggil saya Zaitun juga. So saya dari Kuantan Okay, so dah lama tak sharing dekat Teppanyaki hari ini kan. So 3 perkataan bersyukur saya pada hari ini adalah sangat happy, sangat positif dan juga high energy. High energy. So memang nak sharing banyak perkara lah yang dapat Olive belajar kan dalam beberapa hari, beberapa minggu ni. Yang especially yang semalam, so memang semalam ada brainstorming dengan Sifu dan Simu lah. Perjumpaan, so memang belajar banyak. So sentiasa memang nak aura Sifu. So semalam I dapat belajar adalah sebenarnya kita buat forever ni sentiasa kena back to basic. Bukan saja aktiviti yang kita lakukan kan, tetapi juga mindset kita. Kadang-kadang kita ni sudah lama kan di forever dalam bisnes, kita akan lupa apa yang kita perlu lakukan, apa mindset kita. Kita kena ada mindset yang kental kan, yang positif. So semalam saya belajar banyaklah dari Sifu. Maknanya apa pun actually kita kena komunikasi dengan diri kita dulu. Kita kena komunikasi. So kita nak berjaya dekat forever pun sama. Platform ini dah bagus tapi macam selalu kita cakap, adakah kita benih yang bagus? Betul tak? So kita kena recall back apa yang menyebabkan kita slow down, apa yang menyebabkan kita tak boleh sampai ke tahap tu. Sentiasa komunikasi dengan diri kita, apa yang kita nak dalam hidup kita. Bila kita dah faham kan, dan kita kena perbetulkan mindset yang betul. Sebab dekat forever, kita dah ada banyak sistem. Skill set kita memang banyak. Kita ada kickstart, banyak benda yang kita boleh belajar. Yang boleh kita explore. Tapi mindset tu yang sangat penting. So kita kena sentiasa, walaupun kita mungkin ramai yang sini orang baru kan, mungkin, tapi kita kena anggap kita ini seorang upline.
kita seorang leader. Okey, apa yang seorang upline dan seorang leader perlu buat? Apa yang kita perlu buat? So kadang-kadang memang ada benda yang kita orang selalunya tak suka cakap apa yang orang biasanya orang suka cakap apa yang orang suka dengar. Kita selalu please orang lain. Tetapi sebenarnya kita sebagai leader kita harus tahu kalau kita nak orang tu berjaya, kita tak boleh ikut arah dia. Actually kita kena tahu apa yang kita patut sampaikan pada dia. Sebab kita nak dia berjaya pada hari ini. So sebagai leader kan, kita kena lakukan perkara yang luar biasa. Kalau kita nak mengatasi diri kita dan kita nak nak sampai ke tahap yang kita mahu, kita kena buat perkara yang luar biasa yang orang tak nak buat. So saya banyak belajar semalam. Okay, so memang thank you kepada Simu dan juga semalam dari Dr. Adiba pun saya belajar banyak kelas Dr. Adiba. Memang saya suka Dr. Adiba punya cara penyampaian dia sebab dia slow, lembut. So saya pun jenis macam itu. Dan saya pun nak belajar macam dia, bagaimana dia boleh dengan tenang kan. Dan dia punya words satu persatu kan. Doktor kan, satu persatu tapi sangat jelas. So saya pun nak belajar dengan Dr. Adiba macam mana dia menyampaikan info tapi dengan simple, dengan simple. So I suka sangat info dia, ilmu Dr. Adiba. Okay, so memang kita belajar banyaklah dan kita pun I pun sendiri muhasabah juga diri. Kerana kita semua orang tak sempurna kan. Memang kita ada cabaran kita yang kita kita nak sihat tetapi kita tak pergi buat. Secara mudah bernafas pun tak betul. Kan betul tak? Bernafas pun tak betul. Macam Olive sendiri memang bernafas melalui mulut. Tak guna hidung tau. So memang dah salah dah. Okay, so bahaya. Ada risiko dekat sana. So banyak belajar lah dekat Forever. I memang sangat suka platform ini. Circle yang sangat best. Kerana kita kelilingi orang yang begitu hebat. Orang yang begitu hebat dalam bidang mereka. Dan kita sentiasa dapat belajar lah. Dan juga dalam masa tempoh ni kita juga dalam team Olive juga memang kita ada buat juga macam tadi Suhaimah cakap kita ada buat beauty challenge. Okay, dalam sebulan ni setakat ni kita dah ada 100 orang participant yang sama-sama join untuk 15 hari beauty challenge di rumah. So dalam program ni kita jumpa ramai testimoni baru dan banyak juga orang yang aktif dalam grup. So dalam sini kita percayalah akan keluar fighter, shining star yang kita maulah. So itu saja untuk hari ini Sifu. So saya harap semua kan 300 lebih peserta hari ini. So kita sama-sama berjaya dekat Forever dan doakan Olive juga tahun ini ya Olive nak capai CBM level 2. Thank you semua. Okay, thank you. Yes, apa yang Olive sharing tadi memang betul. Kita dekat Kickstart kita sudah belajar skill set, mindset, semua ada. Tapi yang penting kalau kita nak jadi kaya sebenarnya bukan skill set saja. Kita kena mindset kena betul dulu. Because kalau mindset tak betul, you belajar macam-macam skill. Bukan cakap 18 bagi you 18,000 skill pun you tak guna. Because mindset tak betul, apa cara pun tak jadi. Okay? So thank you Olive Mia sharing. So next, okay, Sifu nak jemput Kok Sun. Yes, Kok Sun. Halo, selamat pagi semua. Pagi. Ya, okay. So hari ini rasa sangat-sangat bersyukur dan juga rasa penuh dengan love. Love. Okay. So kenapa saya rasa sangat bersyukur? Sebab apa? Saya rasa saya bersyukur sebab saya sekarang saya berada di mana? Di Forever Living. Forever Living dan berada di tim BOI 9333 dan kita mempunyai satu Sifu yang memang sangat love dia sangat besar dan kita ikut dia memang kita tak akan salah lah. Saya rasa saya pernah
pernah jumpa dengan banyak orang, pernah bergaul dengan ramai orang, dan tak pernah lagi saya nampak satu orang yang saya rasa memang saya boleh betul-betul respect daripada dalam hati saya sampai hari ini, dan saya betul-betul menganggapkan Sifu sebagai satu role model dalam I punya life bukan saja saya boleh dapat belajar dengan Sifu macam mana kita buat forever living, belajar ni skill sets ke art of war ke BOI punya ilmu saja, dan saya juga boleh dapat belajar macam mana menjadi satu manusia, satu insan. Ini adalah benda yang saya rasa sangat bersyukur, dan saya saya rasa memang betul lah forever living adalah tempat yang paling betul dah. Sebab apa? Sebab apa yang Sifu pernah kata kita dalam Rexmond pernah kata the power of forever living is the power of love. Betul. Okay, so Sifu pun apa yang Rexmond sampaikan dengan semua FBO apa yang semua kita tengah buat memang adalah seiringnya tau. Adalah synchronize punya. Macam saya pernah dengar Sifu berkata apa? Dia pernah berkata dia bagi tahu kita semua forever living, semua FBO, antara satu dunia, kita adalah anak daripada Rexmond. Oleh itu kita tak ada beza, kita bukan walaupun sideline ke siapa ke, walaupun bukan daripada tim kita adalah adik-beradik. Kita sama-sama tolong menolong. So memang bukan saja tolong menolong dengan biasa-biasa, memang tolong dengan penuh dengan hati. Oleh itu saya rasa sangat bersyukur sebab dekat-dekat ni saya nampak dekat Facebook, saya nampak ada FBO lah daripada grup lain lah. I rasa daripada grup Sabah. Saya tengok cantiknya piala dia. Dia dapat itu 5cc punya piala. So saya pun dah agak dah. Leader dia agak saya tahu lah, Yu Chuan. Yu Chuan tu walaupun dia bukan daripada direct daripada Sifu tau. Dia sideline kita. So dia adalah anak angkat daripada Sifu, daripada BO, anak angkat daripada BO 9333. So dia walaupun kita bukan dalam satu direct kita bukan dia adalah anak, walaupun anak angkat dia pun share dengan I dengan sepenuh hati. Saya rasa sangat touching tau, sangat terharu. Sebab apa? Dia share dia bukan sahaja dia share macam mana dia dapat beli piala. Dia share dari sejarah, kenapa dia mula dulu, dia buat ni piala, dan memang dia buat ini ada apa efek yang sangat bagus, dan dia pernah kaji dengan contoh dengan Sifu ke apa ke, dia ikut saja, dia belajar dengan Sifu. Ini memang sangat berkesan, dan dia bagi tahu saya kenapa sangat berkesan. Dan memang sebab apa yang dia buat ni, dalam contoh itu kadang-kadang FBO dia sudah dapat piala. Kadang-kadang dia sudah dia buat sampai satu masa dia pun sudah tak ada dekat forever, dan tapi satu hari nanti dia terfikir forever, dia mesti datang balik. Sebab dia nampak tu piala ada dekat rumah dia pernah berjaya dekat sini. Dia share sampai sepenuh hati ini. Oleh itu saya rasa memang sangat-sangat terharu dekat sini. Dan saya berasa sangat bersyukur saya berada di tempat yang begitu penuh dengan love. Oleh itu saya percaya the power of forever is the power of love. Kalau kita semua orang pun guna sepenuh hati untuk love semua orang, love dunia ini, kita memang akan berada di energi yang paling tinggi sekali.
Iaitu 500. Okay, energi kita kena ada berada di 500 dan kita mesti dapat attract segala benda yang bagus datang kepada kita. Okay, so saya sini saya berdoa semua, okay, boleh dapat attract semua benda, okay, guna love anda untuk attract segala benda yang anda nak datang kepada kehidupan anda. Dan sekali dengan saya juga, terima kasih semua. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you sharing daripada Koksun. Memang Yu Chen dia adalah apa? Dia bukan anak angkat lah. Dia cicit angkat. Cicit angkat. Anak angkat dia up line lah. So sebenarnya Sifu Sifu kena ini satu pasangan suami isteri. So dia dari Johor lah, dari Johor. So bila Sifu nampak bisnes mereka sudah jatuh sangat teruk. So Sifu pun pergi tau. Sifu pergi Johor, so Sifu pun offer nak tolong mereka, bagi talk lah, bagi training sama tim dia. So pada mulanya Yu Chen mereka adalah salah seorang anak didik mereka lah yang datang training. So lepas tu Sifu ajar mereka, mereka ada apa courage, keberanian mereka hijrah sampai ke KK, Kota Kinabalu lah. Ini adalah sejarah. Kota Kinabalu mula ada center cantik meletup because of tim ini. Dan sekarang tim kita yang dapat menikmati segala-galanya adalah kerana tim anak-anak angkat Sifu ini. Mereka yang startkan ini market Sabah. Okay? So hari ini kita semua sama-sama boleh menikmati lah kebaikan. So thank you. Ini sejarah yang sangat manis lah, sangat bagus. Bila Sifu kenang balik memang satu benda yang sangat penting lah. Dan juga hari ini you nampak tak? Tuhan balaskan apa jasa jasa yang kita bagi orang lain, Tuhan akan balaskan kepada kita. So jangan rasa kita tak nak tolong ke macam mana. Because satu hari you tak tahu satu hari tim kita yang mungkin tim kita yang perlu KK center. So itu sangat penting. So thank you very much Koksun punya sharing. Okay, next kita nak jemput Zam. Yes, Zam. Okay, Assalamualaikum. Good morning. Apa khabar semua? So Morning. saya Zam Azwar dari Prime Leaders Academy dan saya adalah dari Susur Galur CBM Jun. Okay, so Alhamdulillah saya nak bersyukur hari ini. Hari ini saya bersyukur sebab dapat masih bernafas, masih dalam bisnes dan circle yang sangat-sangat positif. Syukur Alhamdulillah dapat raise hand awal pagi ni. Tapi ingatkan dapat yang first. Raise masuk-masuk je tengok dah ramai. Terus dapat nombor 7. Itu saya masuk pukul 10.13. Okay. So syukur Alhamdulillah. Yang kedua, tim saya Prime Leaders Academy semakin berkembang. Okay. Terima kasih kepada tim yang bagi kerjasama untuk naikkan semangat antara satu sama lain. Okay, semua ni asalnya adalah disebabkan oleh sistem di Forever dan sistem BOI 9333 yang sangat mantap. Okay, so kesyukuran saya yang ketiga, Alhamdulillah talk dari Dr. Adibah malam tadi 1000 partisipan di Zoom dan saya rasa 1000 partisipan juga dekat YouTube. Sangat-sangat hebat. Ramai pagi ni yang dah insaf dan taubat saya rasa. Okay. So terima kasih pada Dr. Adibah dan terima kasih pada Sifu sebab sediakan kami dengan kelas yang super awesome. Okay, so 3 berita baik saya nak share dekat sini. Disebabkan kelas dan online coaching dari Sifu, tim saya yang baru bulan ni, dia baru VIP, dia dah berminat untuk jadi angsa emas dan belum sampai lagi, tak silap saya belum sampai 20 hari bulan dia dah habiskan stok 10 cc ya Sifu. Wow. Okey. So dekat sini macam Sifu cakap tadi, kita ada 4 kaedah untuk achieve kita punya 5 cc. So saya punya downline ni dia akan stick dengan dia punya kaedah keempat iaitu angsa emas, tapi dalam masa yang sama kaedah yang pertama iaitu recruitment VIP, dia akan mula buat. Okay, so berita baik yang kedua, grup saya Prime Leaders Academy paling kurang kita akan hantar 20 orang, minimum 20 orang untuk join kickstart kita.
yang ini yang kita nanti-nantikan. Talk dari leader-leader hebat keluaran BOI 9333. Okey, terima kasih pada semua leader, pada Datuk terutamanya leader yang saya tak dapat nak mention sebab kita nak kena bagi ruang pada orang lain untuk share pagi ni. Okey, so berita baik yang ketiga, promo daripada CBM Jun sempena dengan birthday beliau bulan Jun ni. Okey, tim saya pun dapat tingkatkan sales lah. So kita akan next month kita akan continue the promo. Kalau tak silap saya kita akan ada program allocate untuk grup Jun. Okey. So saya punya target untuk tahun ni saya punya target saya nak bawa 5 orang untuk achieve F2D sama-sama dengan saya by Oktober dan paling kurang paling lewat by December. Saya minta semua doakan saya, doakan tim saya dan saya pun doakan untuk you all semua. Sebab you all semua adalah leader-leader yang hebat. Okay, so BOI dah sediakan sistem, dah ada platform, so kita apa yang paling utama dekat sini kita kena unite and build. Jangan divide and rule, kita unite and build. Itu yang Datuk dah terapkan pada kita semua. Okay, so sampai sini sahaja sharing saya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Okay, thank you. So betul Sifu masih ingat last year pada masa ini kita baru faham gear. Masa itu last year Sifu ingat masa Jun Sifu mula explain tentang gear 1 ke gear 10. So ini memang penting Sifu nak hari ini juga semua yang masuk, okay, jangan lupa kita punya gear 1 to 10. Sifu harap lebih ramai lagi F2D achiever because last year kita pecah rekod kita ada hampir 100 orang forever to drive achiever. Okay, so kita ucapkan tahniah kepada Zam. Okay, dan juga tim dia, okay, dan akan lebih ramai lagi capai F2D pada tahun ini juga. So next, okay, Sifu nak jemput Aisyah. Yes, Aisyah Ahmad. Hai, Assalamualaikum. Morning. Morning. Okay. Wah, lepas Aisyah punya leader, Aisyah Okay. Alright, first kali nama Aisyah. Okay, Aisyah Ahmad. So, Aisyah baru saja join Forever. Okay, and then Aisyah merupakan downline kepada Kak Syira dan Datuk moyang Aisyah, Abang Zam dan Kak Farisha. Okay, and then Aisyah punya susu galuh Aisyah daripada Kak Jun Jun Lee. Okay, so ni adalah first time Aisyah share dekat Tempayaki meeting. Okay, then Aisyah macam excited and then nervous, excited gila-gila sebab Alhamdulillah Aisyah dapat cabar diri Aisyah untuk cakap depan dekat Tempayaki meeting. Okay, setelah berminggu-minggu untuk mencari kekuatan nak cakap dekat Tempayaki. Alright, so Alhamdulillah. And then hari ni 3 kesyukuran yang Aisyah nak share. Okay, Alhamdulillah first masih lagi diberi nyawa, diberi nafas, okay, and then masih lagi bila buka mata dapat tengok family, okay, and then orang sekeliling kita pun dalam keadaan yang sihat, okay, and then Alhamdulillah sebab the whole family Aisyah amalkan Forever. Dengan starting pada mulanya Aisyah yang start dulu, okay, and then Mak Aisyah dia tak nak, okay, and then botol ketiga baru dia cuba, and then the whole family sekarang memang tak boleh putus untuk Forever punya produk, and then hampir semua juga produk Forever yang kita orang consume, okay, so and then tu salah satu kesyukuran Aisyah, okay, and then bersyukur juga sebab Aisyah dapat jumpa satu tim iaitu Prime Leader Academy, okay, yang Aisyah rasa macam tak pernah Aisyah dapat sebelum ni dengan Aisyah punya Aisyah buat bisnes tau. So memang diorang guide Aisyah, memang diorang sangat-sangat sabar dengan Aisyah. Okay, sebab Aisyah ni seorang yang macam degil sebab bila Abang Zam kata buat A besar, Aisyah buat A kecil. Macam tu lah kan. So dia macam diorang sangat-sangat bagi support tau dengan subline. Okay, subline Aisyah banyak support, and then macam kita orang bantu antara satu sama lain. And then bagi sokongan, and then
macam Kak Syira pun always follow Aisyah, okay, dia tanya Aisyah okay tak apa semua kan, and then macam dari segi bahan-bahan dia always sharing dengan Aisyah, okay, and then alhamdulillah sebab dapat jumpa dengan Forever Living ni sebab bila Aisyah join untuk buat bisnes, okay, Aisyah jatuh cinta satu dengan produk and then dengan grup Aisyah sendiri, sebab grup Aisyah yang buatkan Aisyah rasa macam Aisyah stick dengan grup ni. Kenapa Aisyah tak pilih grup-grup lain? So Aisyah tunggu adalah di sebalik cerita-cerita untuk Aisyah nak capai, nak masuk ke dalam apa ni, buat bisnes Forever ni, adalah cerita-cerita sebaliknya kan. Tapi dia buat macam Aisyah banyak belajar dengan Forever ni sebab macam mana dia ubah Aisyah punya lifestyle, mindset Aisyah. Aisyah seorang yang excited, tapi Aisyah jenis excited yang tak erti sabar-sabar tau. Buatkan excited Aisyah tu buatkan jadi macam, jadi benda tu tak kemas tau, satu benda yang berlaku tu macam tu. And then banyaklah Aisyah belajar memang lifestyle, mindset Aisyah. And then 2-3 hari ni Aisyah diberi satu customer. Sebelum ni customer Aisyah macam okay, bila kita tanya, kita follow up, dia kata okay. Tapi once Aisyah, ada yang Aisyah tanya, tiba-tiba dia macam bagi feedback yang macam bukan kita harapkan kan. Tapi Aisyah macam okay, apa yang Aisyah perlu buat, Aisyah macam okay, calm down and then buat apa, ikut apa yang plan Aisyah ajar, Aisyah apa ni, leader Aisyah ajar, kena buat apa kan. So macam Aisyah dapat manage benda tu dengan baik, okay. Still juga refer dorang untuk kita pastikan apa yang kita buat tu betul. Tu memang Aisyah rasa macam satu achievement. And then Aisyah dapat sharing dekat Tempeyaki ni, okay, and then doakan Aisyah untuk dapat 5cc, okay, doakan Aisyah sangat-sangat untuk Aisyah dapatkan 5cc, okay. Aisyah dah pernah ada satu VIP tapi just consume je, okay, tapi Aisyah belum lagi capai untuk 5cc. So doakan Aisyah, okay, untuk dapatkan 5cc. And then doakan Aisyah juga untuk Aisyah ada peluang untuk sambung master. Okay, thank you guys tu sharing Aisyah, sorry sebab panjang. Saya tergila. Okay, thank you. Yes, kita welcome our first timer sharing dekat Teppanyaki, dan kita sama-sama 384 orang kita doa bagi Aisyah capai 5cc sebagai orang baru. 5cc adalah satu permulaan yang baik, okay? So thank you Aisyah for sharing. Next, Sifu nak jemput Nohayati Abdul Rahim. Yes. Hai, pagi Sifu. Yes, morning. Assalamualaikum. Okey, pagi. Alhamdulillah, syukur. Tiga kesyukuran Yasi pagi-pagi ni. Alhamdulillah, syukur sebab Yasi masih bernafas, okey, diberi kesihatan yang baik, okey, dan masih mengamalkan produk Forever Living, bukan sahaja untuk Yasi, untuk family, dan juga untuk mak, adik-adik yang lain juga. Okey, Sifu, Yasi bersyukur, Sifu, bulan Jun ni adalah bulan ke-6, Yasi buat 5cc. Syukur sangat-sangat konsisten. Bukan nak senang Syukur, tapi cakap apa, Yasi dapat kompetisi aktiviti tu daripada orang kata daripada user Yasi, daripada Yasi punya download yang memang mengamalkan produk Forever Living. Alhamdulillah, syukur sangat. Yang Yasi nak share hari ni ialah pasal testimoni, testimoni ibu Yasi sendiri. Yang sebelum ni Ibu Yati berusia 71 tahun. Sorry Sifu, saya Yati tak kenalkan dia. Anda Susul Galur JLT UC Dan Osman di bawah Wish Academy Sifu. Okay, punya excited nak share Sifu, lupa nak perkenalkan saya punya leader saya. Okay, Yati nak share testimoni Ibu Yati sendiri. Okay, Ibu Yati ni dah berusia 71 tahun. Okay, ada masalah kencing manis, asma kronik, dan juga dia pernah jatuh tangga Sifu. Okey, dia patah kaki dia. So bila orang dah tua, bila kita ada masalah patah kaki ni, kita tak boleh nak buat surgery sebab dia orang dah berumur. So recovery tu agak ambil masa yang lama. So apa yang Yati buat, dah setahun Yati memang mula-mula bagi dekat dia satu botol untuk cuba AVG dulu. Dan juga ATC. Alhamdulillah, after 3 months dia dia amalkan consistency, mula dia takut Sifu sebab dia cakap dia takut, dia allergic sebab dia ada asma kronik. So dia cakap kat dia daripada dia boleh makan ubat hospital macam biasa, sebab yelah orang tua kan, bila dah banyak-banyak makan ubat hospital dia akan rasa fed up at one time. So dia cakap dia cuba
amalkan ABG dan ACT dulu sebagai permulaan untuk maintainkan dia punya tahap kesihatan. Alhamdulillah, apa yang dia buat, dia rasa badan dia sihat bila ambil 3 bulan ABG tu. So dia dah start minta dekat Yati, dia kata sebelum habis Yati supply dekat dia every month 4 botol ABG, okey, 1 botol maju dan juga ACT. Lepas tu dia ada komplain juga, dia kata ACT terlalu besar, dia nak orang tua kan. Jadi cakap kat dia tak apa, makan juga itu cakap walau macam mana pun, sebab bila kita dah ada kencing manis, dah ada masalah asma, semua ni dah kira macam penyakit kronik. So kalau kita kita tak mula ambil, kita tak, benda tu akan jadi susah. So sampai bila kita nak continue ambil ubat, lepas tu kita cakap slowly doktor akan kurangkan dia punya dose. So alhamdulillah sekarang dah setahun dia amalkan ABG, dia memang tak nak stop. Dia memang tak nak stop, dia kata, and then dia dah jarang pergi check doktor sebab doktor kata masalah asma dia pun dah memang kata dah boleh dikatakan hilang. Memang dia dah tak ada effect. Kalau tak dulu memang dalam sebulan 4-5 kali kita kena bawa dia pergi emergency untuk dia ambil nebulizer, untuk ambil gas. Sampai ada satu masa dia kata memang dia dah nak habis nyawa, dia kata, sebab memang susah dia kata untuk dia dapatkan oksigen tu. Memang dia kata walaupun dia orang bagi oksigen dekat dia, memang dia kata rasa tak lepas, ketat. Tapi alhamdulillah bila dia amalkan ABG ni, dia kata dia dah tak ada lagi masalah sesak nafas, dia tak ada lagi, orang kata bila macam dia nak naik tangga tu dia dah tak ada rasa penat lagi dah. Itu yang Yati syukur sangat. Lepas tu kaki dia yang patah tu, dia dah amalkan ABG untuk tahun ni, dia dah tak ada rasa sakit. Dia dah boleh solat, dah boleh sujud macam biasa, dah tak perlu pakai kerusi lagi untuk dia solat. Itu salah satu kesyukuran Yati. Sebab apa, bila kita macam Yati guna untuk diri Yati sendiri sebab kesihatan juga. Okey, macam Yati mahu Yati sendiri sebab Yati ada multiple cyst. Okey, especially dekat breast. Walaupun Yati pergi kata follow up hospital serap 3 bulan hingga 6 bulan sekali sebab doktor nak pantau tahap cyst Yati. Tapi alhamdulillah situ Yati amalkan ABG, Yati amalkan honey, okey, Yati ambil juga bee propolis, bee pollen dan juga ACT. Yati tu walaupun multiple, doktor akan dia akan tengok macam mana itu. Okey, alhamdulillah dapat Yati konsisten ni amal dah tahun lebih ni. Yati punya cyst tu dia tak membesar, dia makin lama makin mengecil. So kalau macam daripada doktor ada cakap hari tu 3 to 4 cm pun ada cyst tu, walaupun Yati dah buang, tapi cyst yang balance yang kecil-kecil tu doktor tak dia kata dia orang tak galakkan untuk buang, jadi dia ada dekat situ. Dan doktor cakap dia kena amalkan vitamin yang suplemen yang semula jadi. Sebab saya cakap bila Yati amalkan produk Forever ni, memang alhamdulillah cyst tu dah makin mengecut. Okey, walaupun multiple doktor kata, tapi kita akan refit scan dan juga ultrasound to make sure orang kata cyst tu dia dah, maksudnya dia tak merebak lah, dia tak membesar. Itu yang Yati bersyukur Yati masih amalkan sehingga kini situ. So testimoni yang ketiga is about anak Yati. Tahun ni lah bulan April, masalah dia 15 tahun, masalah dia adalah dia lost weight 6 to 7 kilo. So Yati adalah frontliner, okay, bekas nurse. So Yati dapat tengok perubahan pada diri dia sebab dia ada komplain penat, and then nampak dia macam kerap tidur. So Yati cakap dengan dia, why not kita pergi check blood test. So bila Yati check blood test, okay, doktor identified bahawa dia ada orang kata dia panggil Molly diabetes sebab dia masih lagi bawah umur, baru 15 tahun. Nak cakap dia tu obes tak, tipu, dalam berat dia dalam 60 plus je, dalam 65 to 67. So bila dia ada masalah macam kita tak tahu kata dia rupanya dia ada masalah genetik. Dia macam kami punya keturunan sebelah Yati dan juga sebelah husband, kita memang ada masalah kencing manis. Dua belah pihak memang ada masalah kencing manis keturunan. Okey, so dapat dekat anak. So Yati bila notice benda ni, so dia refer to pakar endocrine untuk kanak-kanak. So doktor diagnose dia as Molly diabetic in children. Sebab umur dia 15 tahun, so I tak boleh rujuk dia kepada physician endocrine adult. So I kena bawa dia pergi jumpa endocrine pediatric. So doktor diagnose dia pada 15 tahun diabetic type 2.
betik tattoo di mana masa tu treatment dia untuk molly dia betik in children, diorang tak boleh treat as kanak-kanak because the type dia treatment untuk kanak-kanak yang ada dia betik bawah umur. So doktor kena treat dia as adult, orang kata adult punya treatment. So dia he was diagnosed as diabetic type 2. So kena ambil insulin dekat hospital 4 kali yang daytime punya dan juga malam kena ambil sekali. So kita boleh nampak dia punya timetable dia macam mana. So bila orang kata ubat kencing manis tu dia makan macam dos adult. So rasa macam umur 15 tahun, bayangkan. So tapi kita tak boleh nak buat macam mana sebab apa ni memang doktor kata dia dah ada, orang kata dah ada gen keturunan dekat dalam badan dia. So memang doktor kata benda ni apa yang kita perlu buat adalah kita kena kontrol dulu dengan insulin dan juga ubat. Ubat dia bayar cikgu, ubat kencing manis dia umur 15 tahun kena ambil 1000 mg, which is orang kata apa, bahaya untuk kanak-kanak yang berusia 15 tahun. Tapi doktor kata this is the treatment yang dia perlu lalui, okay, untuk stabilkan gula dalam darah dia untuk sementara waktu, dan dia orang akan monitor dia because blood test pun kita dah ambil hantar ke US untuk test untuk dia punya antibody dia, untuk hormon dia dan juga untuk dia panggil orang kata macam DNA untuk check apa ni dia punya tahap apa ni hormon dalam badan dia yang menyebabkan even dia punya pancreas pun 80% memang dah rosak, doktor kata. So that's why anak yatim ni perlu continuously ambil insulin dan juga makan ubat metformin untuk buat sementara waktu. So far daripada bulan April, so ni dah masuk almost 3 months lah dia amalkan apa yang bagi dekat dia adalah AVG, Atik-C dan juga madu buat sementara waktu. Alhamdulillah keadaan kesihatan tu nampak banyak perubahan. Okey, dia pun nampak sihat dan apa ni sekarang ni apa yang Yati buat sebab after kelas Dr. Adibah semalam, Yati apa ni memang kata apa cakap dengan anak-anak, okay, 2 of my children and myself and my husband also, kita orang dah start buat normal basic detox, normal detox for 3 days. So insyaAllah esok kita akan buat LO8 lah. Itu secara orang kata tu berjemaah dengan anak beranak dekat rumah. So sekarang ni apa yang penting kita nak make sure lah untuk kesihatan, sebab kita tak ada orang yang tak nak sakitkan, tapi bila kita dah ada produk terbaik ni, jadi Yati nak leverage kan kebaikan produk Forever Living yang kita sendiri guna untuk keluarga kita supaya kita dalam keluarga yang sihat dengan healthy lifestyle itu. Itu saja saya rasa untuk sharing pada pagi ni, Sifu. Thank you so much, Sifu. Doakan Yati untuk buat 10 sisi pada bulan ni, okay, so that I boleh go to supervisor level. Terima kasih, Sifu. Okay, thank you. Okay. So, terima kasih ya atas testimoni lagi. Nampak banyak sebenarnya kalau kita masuk Teppanyaki, kita dapat banyak info, banyak motivasi. Okay, thank you Yati, dan kita doa Yati capai 10 sisi ini. Tambah double. Okay. So next Sifu nak jemput Ustaz ini lama sembelit lah. Sifu cakap banyak kali tengok dia ambil tangan tapi tak dapat share. Kali ini dapat share. Ustaz Sofian, yes. Wah, terima kasih Sifu, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Okey. Jadi pertama sekali bersyukur ketiga kesyukuran kita, ketiga perasaan kita. Pertama sangat-sangat bersyukur, yang kedua sangat-sangat bersemangat, dan yang ketiga sangat-sangat gembira. Okey. Pertamanya kenapa? Okey, berita gembira yang saya nak kongsi pertama sekali ialah alhamdulillah ibu ayah saya telah dapat vaksin. Dah selesai vaksin. Tu bagi saya satu kegembiraan lah. Sebab apa? Sebab dia vaksin bukan sekadar dia dia cucuk, bukan, tetapi dia alhamdulillah melalui dengan sihat. Dia melalui dengan sihat. So kita ada satu testimoni, bila kita bagi kita punya orang tua makan produk, kita minta dia makan produk. So apa berlaku? Bila dia inject tu, alhamdulillah dia biasa. Termasuk saya dapat testimoni daripada kita punya downline kita. Sama juga. Bila dia
dia kata dia ada ibu ayah yang telah ibu dia umur 80 tahun. Injek vaksin. Alhamdulillah sihat, siap boleh tepuk-tepuk lagi tempat injek tu. Tak ada apa-apa. Tak ada sakit. Berbanding dengan keluarga yang lain yang tak makan produk, lepas tu bila kena dia demam beberapa hari. Jadi ni bagi saya alhamdulillah satu kesyukuran lah. Ini satu testimoni yang kita nak sebarkan kepada orang supaya jangan takut untuk ambil vaksin ni. Kita just improve kita punya badan kita, imun badan kita. Okey. Yang kedua, malam tadi kita dengar daripada talk Dr. Adibah tu. Jadi semua kena mula balik lah. Semua kena bermula balik. Masya Allah. Bermula daripada kesihatan nombor 1 dan bermula daripada kita sistem jadual untuk training kita bermula balik. Semua kena mula balik. Sebab kita kata kadang-kadang kita ni selesa dan selesa semua benda termasuk kesihatan pun. Makan pun Masya Allah. Badan boleh naik kan. Jadi bermula pada malam tadi, taubat balik. Bertaubat. Dan alhamdulillah jadual saya pun saya dah ubah. Sebab saya tengok banyak ni saya punya perjalanan nak CBM ni sangat-sangat kental juga ni. Kena kuat semangat ni. Banding pada sebelum-sebelum ni kan. Maknanya sebab kita nak push untuk PNM kan, PNM. So saya ubah jadual saya. Setiap malam saya akan meeting dengan manager saya untuk bagi semangat. Bagi semangat satu sama lain. Lepas tu untuk kita plan apa yang kita nak buat pada keesokan hari dia. Dan setiap hari saya akan pastikan saya buat coaching dengan mana-mana PNM saya. Dan juga kita akan mesti buat listing nama baru. Saya pun duduk balik dengan Ustaz Din semua. Ustaz Din kata buat listing baru. So saya buat listing baru. Saya buat listing baru, alhamdulillah saya dapat kumpul. Nampaknya memang ramai betul lagi kita jumpa. Saya dapat listing malam tadi je, saya dapat renew, saya dapat 120 nama. 120 nama. Jadi ni memang berkobar. Sebab saya tengok GLT yang Jepun tu, dia 1 tahun 800 GLT. Masya Allah. Ni sepatutnya jadi kita punya cabaran setiap tahun. Sebab apa? Mana ada peniaga yang nak pelanggan dia sama je. Tak ada. Orang lain ada. Kan? Mesti nak orang baru lah masuk. Jadi sebab tu kita kena buat tu. Jadi bagi saya, saya renew balik saya punya list. Okey, yang ketiga Sifu, satu perkara yang sangat-sangat sentuh saya, malam tadi saya tak boleh tidur. Malam saya tak boleh tidur. Satu, memanglah sebab Dr. Adibah tu punya kelas kan. Tapi sebenarnya yang lebih lagi saya nampak macam mana Sifu boleh kumpulkan orang-orang yang bernilai ni, berkualiti ni dalam tim. Yang tu saya nampak. So saya terfikir mesti ada satu perjuangan yang mana ada duit tau. Bukan sekadar duit. Dengar suara? Dengar. Okey. Yang perjuangan bukan sekadar duit tau. Sebab apa yang saya tengok, kalau kita hanya maknanya fokus untuk duit contohlah, maka kita akan nampak tidak ada bezanya Forever Living dengan MLM yang lain. Tak ada beza. Okey, tak ada beza. Bahkan MLM yang lain sebelum saya buat Forever pun saya tak suka bisnes. Bahkan saya dengar nama MLM ni sangat buruk. Sangat buruk. Sebab apa? Mana situasi yang berlaku. Mungkin ada tabiat-tabiat yang tidak baik yang diperjuangkan dekat situ yang menyebabkan nama tu jadi tak elok. Jadi satu perkara yang menyentuh saya itu memperjuangkan tentang nilai, dan ini sangat-sangat powerful sebenarnya. Sangat-sangat powerful sebab dia bukan duit saja tau. Sebab duit ni dia boleh jadi ubat, dia boleh jadi racun. Dia boleh jadi ubat, boleh jadi racun. Duit kalau betul dia jadi ubat kita. Ada nilai betul jadi ubat. Tapi kalau tak betul dia jadi racun pada kita. Dia boleh bunuh kita balik. Duit tu. Sebab tu bila tengok maknanya satu niat memang betul lah Dr. Rex dia kata the power of forever is the power of love tu. Anak Sifu telah kumpulkan niat yang telah kumpul nilai-nilai yang sangat murni, sangat-sangat baik. Jadi saya bersyukur 24
tahun Sifu berada dalam Forever bertahan dan telah mengumpulkan apa kita kata nilai-nilai murni ni yang boleh menyebabkan kita bertahan lama tau. Dan bukan sekadar tu, saya tengok saya duk fikir balik kan, mana dengan nilai tadi kita dapat kumpulkan circle yang bagus. Kita dapat kumpul circle yang bagus. Sebab apa? Kalau kita punya perjuangan ni hanya duit, cuba bayangkan saya pernah duduk dengan talk dengan Dr. Adibah dengan Dr. Zul. Saya ingat lagi masa Dr. Zul dia bangun, dia cakap, dia kata dia punya gaji tahunan dia sudah lebih dari 1 juta. Gaji tahunan doktor dia. Tapi mengapa dia berani, maknanya dia kata dia stay dekat Forever. Dia kerana ada satu nilai. Nilai tu yang kita nampak. Mana kita dapat kumpul orang-orang yang bagus ni dalam tim kan. Jadi dan seterusnya yang sebenarnya yang menyebabkan saya boleh ke depan untuk buat Forever Living pun sebenarnya dengan nilai ni. Dengan nilai ni, sebab saya ingat masa saya datang KL, saya dulu seorang-seorang je buat Forever dekat apa ni, tim kita kan, sebab semua di Penang dengan di Terengganu. Jadi saya seorang-seorang datang HQ semua. Jadi bila saya dengar daripada talk tu, saya sentiasa teringat apa tau, saya sentiasa ingat Nabi Muhammad. Sebab apa tau, sebab kita daripada kecil kita belajar Quran, belajar hadis, belajar kitab. Jadi bila saya dengar situ cakap, saya benda ni ada dalam Quran, benda ni ada dalam hadis. Saya ingat lagi apa ni, Sifu Jeki kan, Sifu Jeki dia tegur, saya ingat kita orang lepas habis kelas dekat Maluni dulu, lepas tu kan pukul 10 lebih tau, 10 lebih kan habis kelas Maluni, Sifu tu kita pun keluar pergi makan dekat mamak tau. Dekat mamak depan tu. Jeki dah tahu. Jeki datang. Dia lalu sebelah. Ibu Jeki dah kata, Nabi Muhammad makan ke malam macam ni? Saya dengar. Dia terus tembak tu. Dia balik terus pada kitab kita tu. Sebab apa? Nabi Muhammad pun sebut benda tu. Maknanya bukan. Sebenarnya masa malam. Kalau kita lalu lapar tu tak ada masalah. Tetapi dah jadi habit. Sedangkan dalam satu hadis pun ada Nabi sebut kepada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut ketika Sayyidatina Aisyah makan 2 kali satu hari masa tu. Nabi dah sebut itu berlebihan. Maksudnya Nabi ni orang yang jaga makanan dia. Mungkin kalau kita kata dia makan, lepas tu kalau dia tidak ada rasa lapar pun dia tak akan makan. Jadi tu ingat tu. Jadi nilai ni mahal tau. Dan yang keempat, saya banyak belajar dengan sideline saya. Saya banyak belajar. Sebab masa di KL, siapa yang banyak ajar saya? Kak Lela, CBM Kak Lela, CBM Kak Laila, CBM siapa lagi? Kak Fatimah. Lagi banyaklah yang Mr. Chi. Lagi yang ni kan, ramai kan, Sifu Jeki, ramai. Melayu Cina mana kita banyak belajar daripada sideline. Jadi ini tak boleh berlaku kalau kita hanya fokus duit. Tak boleh. Maknanya saya sendiri tak boleh hidup dekat situ kalau Datuk fokus pada duit. Sebab apa? Siapa nak ajar kalau tak ada duit mah? Kan? Ibu Jeki. Sebenarnya ini bukan daulat saya, contoh kan? Ibu Jeki. Tapi disebabkan mereka ni ada satu apa kita kata nilai, mereka nak bangunkan Forever. So dia nak bantu Forever. Maknanya kita jangan jadi macam ada satu tempat dekat dunia ni kan, bila kita hanya fokus pada kita punya tim kita tak strong tau, dan tidak ada sideline, maka apa berlaku, HQ tu boleh mati tau. HQ boleh mati, kita tak berjalan, Forever tak berjalan. Sebab tu kita jangan ingat tim kita saja, sebenarnya kita kena sama-sama grow satu sama lain. Sebab apa? Boleh jadi sideline tu yang bakar kita. Dan kita bakar sideline kita. Dan kita yakin, kalau kita yang memberi kebaikan, walaupun pada orang lain, mesti Allah akan hantar untuk kita kebaikan tu. Kan? Just kita tunggu dan kita percaya. Kan? Kita buat. Tunggu tu maksudnya kita terus buat. Istiqomah kata dia. Jadi tahun ni, saya punya azal, saya pun baru balik. So saya mesti CBM, saya minta doa pada Sifu semua, Sifu dan semua sahabat-sahabat sini, saya minta doa untuk saya CBM tahun ni dan 3 manager. 3 manager penting tu. 3 manager
dan saya nak rekrut 100 orang baru. InsyaAllah. Terima kasih dulu. Okey. Wah. Okey, you nampak tak? You nampak Ustaz dia apa? Dia cepat. Nah, dia cepat bila dia laku kesilapan tapi dia cepat, dia insaf tau. Dia cepat. Oi, oh betul. Macam eager manager pun sama. Ajar Sifu tanya, apa pasal? You CBM you tak eager. Dia cakap, oh sorry Sifu, I tak buat pasport. Nampak? Dia cepatlah, dia insaf. So hari ni dia tengok, dia kena sebut sendiri. Ini kesilapan saya. Okay, so yang penting apa yang kita perjuangkan sini betul-betul. I ingat Ustaz nak tolong Sifu promote 1 juta bukan wang. Itu buku Sifu sudah mau keluar. Itu memang dalam buku ini kita nak juangkan bukan saja wang. Itu 1 juta bukan semata-matanya wang. Dia ada banyak lagi. Kita kejar dekat ini kita bukan nak untung dunia saja dalam satu bisnes, betul tak? So bila ada nilai yang bagus, kita sumbang, kita bagi orang ramai, sebenarnya kita juga untung akhirat. So itu apa yang kita nak kerjakan sebenarnya dalam Forever. Bukan asing. Ini bukan benda yang asing dah. Untung dunia, untung akhirat, dia boleh sama-sama kita lakukan. So kita thank you Ustaz punya sharing. So di sini memang you nampak dah, Ustaz sudah sembelit lama, betul? Bila dia cakap, oi, banyak dia nak sumbang, betul? Nak keluarkan. Okay, so sekarang di sini kita ada satu orang baru first time dia nak share. I nampak nama dia first time kita bagi dia last. Okay, Amiruddin Awang. Yes. Amiruddin ada. Ini first timer Sifu tak pernah dengar dia. Bukan first timer. Bukan. Ini bukan Amir. Ini siapa? Iza. Iza. Okay. Baik. Okay, Iza mau share. Amiruddin Iza benar my husband. Okay. First of all, nak say thank you pada Sifu, Simu semua, Sifu Sean, Sifu Olive, semua sebab semalam dah menjentik I untuk apa orang kata make a comeback balik. So maknanya kena ignore lah kalau ada feeling-feeling yang negatif-negatif tu ya. Okay, so as a start, pagi tadi I dah have one-to-one talk dengan seorang daripada Brunei. So dia berminat Dato' untuk know details about forever living. Dan because of that, dia tak start lagi pun apa-apa, tapi dia dah mula start sharing dengan kawan dia di sana. So dia apa nama, I tengah nak arrangekan Zoom dengan mereka lah. Okay, sebab macam Sifu kata, gunakanlah media Zoom yang kita ada ni. Okay, yang keduanya, semalam I dapat not good news from a friend yang I tak rapat sangat. So I dapat tahu dia baru aja operate breast sebab dia ada breast cancer, Datuk. So jadi apa nama, sebagai orang perempuan, kita terasa benda-benda macam tu ya, sebab benda ni dia dapat detect sebelum hari raya. So dia lepas tu dia proceed dengan mammogram. So rupanya the cancer tu dah merebak ke arah ketiak dengan ke arah sana. So dia dah selamat operate. Jadi and I was yang sedihnya dia tak ada insurance. So jadi I tahu dia perlukan wang yang lebih selepas operation. Jadi instead of membantu dari sudut financial tu, I hadiahkan dia 2 Pomestine. She's so happy. Dia masukkan dalam FB. Dia dapat hadiah. Walaupun I tak rapat sangat, tapi I rasa dalam konsep forever living ni bukan bermaksud maknanya kita nak mencari wang saja, tapi kita boleh sharing, maknanya at the same time untuk kesihatan family kita, which is alhamdulillah. So very happy of that. Dan kita dapat membantu kawan-kawan kita yang kita tahu mengalami masalah macam ni. So yesterday also juga I dah blast I punya income last month, which I dapat lebih kurang 8,950. Sikit lagi RM50 nak ke 9,000. Tapi memang like so happy of that of that income bonus daripada forever living. So I think
So Datuk Datin, Sifu Simu, Sifu Sean and Simu Olive. Thank you so much. Hopefully Izzah Army team akan berkembang maju for this tahun 2021. Yes, amin. Okay. So kita thank you. Bukan first timer, dia sudah second time. Tadi ingat Amir nak share. Okay, tak apa. So thank you. Kita juga ini pun jarang Sifu dengar orang baru. Ya, betul. Lain hari kalau dapat income besar-besar kena sharekan ini good news kepada ramai, because you jangan lupa ini income kita, walaupun you nampak macam ayah, bolehkah saya tolong orang, tapi you beli inspirasi kepada ramai yang orang baru nak start bisnes ini. Dia nampak apa peluang dia boleh dapat income, menjana income yang seperti ini juga. So kita thank you semua sharing. Bagi yang tak dapat sharing okay, jangan kecewa, jangan putus asa. So ada banyak lagi peluang untuk Teppanyaki orang buat sharing, tapi kena masuk awal lah. You tahu biasa tak, you masuk lambat memang tak sempat share. Okay, so kalau tak jadi pun you boleh share dekat international Teppanyaki. International lebih banyak peluang lah you boleh share nanti. Okay, so last kita nak nyanyikan slogan kita. So are you ready? Ready, Ibu. Okay. Ready. Go. Millionaire. Kita menang, Thank you semua. Bye bye.